Salam sejahtera para pelajar sekalian. Saya Azhar Ahmad, Guru Geografi tingkatan 6. Hari ini saya akan mengajar kemahiran geografi Sistem Hidrologi bahagian A, semester 2. Subtajuk Graf bar cermin. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melukis graf bar cermin. Inilah graf bar cermin. Graf ini mempunyai nilai paksi tegak positif dan negatif, iaitu paksi X berada di tengah graf. Di sebelah atas ialah paksi Y yang mewakili nilai positif, manakala di sebelah bawah ialah paksi Y yang mewakili nilai negatif. Objektif pengajaran dan pembelajaran pada kali ini ialah, pada akhir sesi pembelajaran, para pelajar dapat mengira perbezaan jumlah hujan bulanan berbanding min hujan bulanan. Melukis graf bar cermin yang lengkap dengan tajuk, skala dan petunjuk. Ini ialah contoh soalan yang meminta pelajar menghasilkan jawapan dengan melukis graf bar cermin. Berdasarkan jadual di atas, lukis graf bar yang sesuai dalam sebuah rajah untuk menunjukkan perbezaan jumlah hujan bulanan dengan min hujan bulanan di stesen X pada tahun 2018. Sekiranya setelah dikira perbezaan antara jumlah hujan mengikut bulan dengan min hujan bulanan di stesen X pada tahun 2018 melibatkan angka positif dan negatif, maka graf bar yang sesuai ialah graf bar cermin. Langkah melukis. Langkah pertama, menulis tajuk. Tajuk mestilah ditulis mengikut kehendak soalan dan sebaik-baiknya ditulis di bahagian atas sesebuah graf. Tajuk yang lengkap mesti mengandungi perkara, tempat dan masa. Di dalam soalan ini, perkaranya ialah perbezaan jumlah hujan mengikut bulan berbanding min hujan bulanan. Tempatnya ialah di stesen X dan masanya ialah tahun 2018. Sekiranya mana-mana kandungan tajuk tidak ditulis, maka tajuk yang ditunjukkan menjadi tidak lengkap dan akan mengelirukan pembaca graf. Misalnya, tanpa menulis tahun, pembaca tidak akan tahu untuk tahun bila perbezaan jumlah hujan mengikut bulan berbanding jumlah hujan bulanan tersebut. Begitu juga dengan perkara dan tempat. Sekiranya tidak ditulis, pembaca tidak akan tahu apa yang ditunjukkan oleh graf dan di stesen mana. Langkah seterusnya ialah mengira perbezaan jumlah hujan bulanan dengan min hujan bulanan. Cara untuk mengira perbezaan jumlah hujan berbanding min hujan bulanan ini ialah dengan cara jumlah hujan bulanan ditolak dengan min hujan bulanan. Misalnya, pada bulan Januari, jumlah hujan bulanannya ialah 117 mm, ditolak dengan min hujan 138 mm, sama dengan negatif 21 mm. Begitulah seterusnya, kiraan dibuat bagi setiap bulan sehingga ke bulan Disember dan setelah dikira terdapat angka nilai positif dan negatif. Seterusnya, memilih dan menguji skala yang sesuai. Skala yang dipilih mestilah dapat mengimbangkan kertas graf, iaitu tidak terlalu besar atau terlalu kecil, serta dapat memplot semua data di dalam soalan. Untuk memilih dan menentukan skala, pelajar hendaklah membuat perancangan yang teliti dengan menganggarkan ruangan yang ada di atas kertas graf untuk melukis graf, selepas ditolak dengan ruangan untuk menulis tajuk, skala
dan petunjuk. Kerana kesemua perkara tersebut mesti ditunjukkan di atas satu muka surat graf yang sama. Sebagai contoh, ini ialah kertas graf anda. Tajuk ditulis di bahagian atas. Di bahagian bawah graf yang bakal anda lukis pula, anda telah merancang untuk menulis skala dan petunjuk. Ini paksi X terletak di tengah-tengah graf. Ini pula paksi Y yang melibatkan nilai positif dan nilai negatif. Oleh itu, inilah ruangan untuk anda melukis graf anda, iaitu 7 cm panjangnya untuk angka nilai positif dan 7 cm untuk angka nilai negatif. Bagi kepanjangan paksi Y sepanjang 7 cm ini, apakah skala yang sesuai bagi memplot dan menunjukkan semua nilai positif dan negatif yang dikira dalam soalan? Caranya ialah dengan cara mengenal pasti angka tertinggi sama ada angka nilai positif atau angka nilai negatif. Dalam soalan ini, angka tertinggi ialah angka nilai positif iaitu sebanyak 68 mm. Seterusnya, bolehlah kita menentukan skala dengan cara membahagikan angka data tertinggi tadi dengan panjang paksi Y yang ada. Bagi perbezaan jumlah hujan bulanan berbanding min hujan bulanan ini, angka tertinggi ialah 68 mm, kita bahagikan dengan 7 cm. Tujuannya ialah untuk mengetahui bagi 1 cm berapakah nilai yang sesuai untuk mewakili data perbezaan hujan dalam unit milimeter berkenaan. Maka jawapannya ialah 9.7 mm. Seterusnya kita akan bundarkan angka ini agar lebih mudah kita memplotkan data perbezaan jumlah hujan tersebut. Kita bundarkan ke angka 10. Oleh itu, skala yang sesuai ialah 1 cm bersamaan 10 mm. Langkah seterusnya, membina paksi. Lukiskan paksi Y secara menegak, kemudian paksi X secara mendatar. Paksi X mewakili tempoh masa. Dalam soalan ini, paksi X mewakili bulan, iaitu dari bulan Januari hingga Disember. Tuliskan paksi X yang mewakili bulan dan tuliskan juga bulan Januari hingga Disember seperti ini. Paksi Y sebelah atas mewakili angka nilai positif yang berskala 1 cm mewakili 10 mm. Tuliskan nilai bermula dari bawah, nilai kosong di tengah graf, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Paksi Y sebelah bawah pula mewakili nilai angka negatif yang juga berskala 1 cm mewakili 10 mm. Tuliskan nilai bermula, nilai kosong di tengah graf, negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40, negatif 50, negatif 60 dan negatif 70. Di bahagian atas paksi Y, mestilah dituliskan dengan perkataan beza jumlah hujan dan mesti ditulis unitnya dalam kurungan, iaitu mm yang bermaksud milimeter. Langkah seterusnya, membina plotan. Kita teruskan dengan memplot bar bagi menunjukkan perbezaan jumlah hujan bulanan berbanding min hujan bulanan. Plotan mestilah dibuat dengan teliti dan tepat. Untuk memastikan ketepatan panjang bar, kita bolehlah membahagikan setiap angka data perbezaan jumlah hujan bulanan berbanding min hujan bulanan bagi setiap bulan dengan skala yang telah kita pilih. Misalnya,
pada bulan Januari, perbezaan jumlah hujan ialah negatif 21 mm. Berapakah panjang bar bagi bulan Januari? Kita bahagikan negatif 21 dengan 10 kerana skala bagi jumlah hujan bulanan ialah 1 cm mewakili 10 mm. Oleh itu, panjang ketinggian bar bagi bulan Januari ialah negatif 2.1 cm. Begitulah seterusnya bagi bulan Februari sehingga Disember. Setiap perbezaan jumlah hujan tersebut kita bahagikan dengan 10. Maka panjang bar bagi bulan Februari ialah negatif 4.2 cm. Bulan Mac ialah 1.9 cm. April 3.8 cm. Mei 0.8 cm. Jun negatif 4.9 cm. Julai negatif 5.2 cm. Ogos negatif 4.1 cm. September negatif 1.5 cm. Oktober 4.7 cm. November 6.8 cm. Dan bulan Disember panjang barnya ialah 4.6 cm. Bagi saiz lebar bar pula perlulah seragam pada setiap bulan, memadai mengikut garis-garis tebal yang ada di kertas graf, iaitu 1 cm. Sebagai contoh, kita plotkan bar bulan Januari. Dengan menggunakan pembaris ukur sepanjang negatif 2.1 cm dari paksi X, tandakan dan plotkan bar. Begitulah seterusnya cara memplot yang sama kita gunakan bagi bulan Februari hingga Disember bergantung kepada sama ada angka yang diplot bernilai positif atau negatif. Plotan bar boleh diwarnakan atau dilorek untuk menghasilkan kesan tampak yang jelas dan menarik. Untuk langkah terakhir ialah membina petunjuk bagi pelengkap kerja-kerja amali kita. Petunjuk kita letakkan di bawah graf. Maka, lengkaplah graf bar cermin kita. Kerja-kerja amali kemahiran geografi memerlukan kita membuat pengiraan dan memplot dengan cepat dan tepat. Oleh itu, kita perlu membuat latihan dengan kerap agar kerja pengiraan dan memplot tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selamat belajar dan selamat maju jaya.